Saya Muhammad Zulkifli bin Muhammad, nombor matrik 4174 Hari ini saya akan membentangkan tajuk rukuk iman. Siapakah yang perlu tahu apa itu rukuk iman? Orang yang perlu tahu adalah orang yang telah mengetahui dua kalimah syahadah, wajib mengetahui rukuk iman dan rukuk Islam. Okey, kita pergi kepada slide pertama, iaitu apa itu rukuk iman. Dari segi bahasa adalah percaya, yakin dan membenarkan. Dari segi syarak pula adalah percaya dengan hati, mengaku, iaitu percaya dengan hati, mengaku dengan lidah dan beramal dengan anggota. Rukuk iman ini ada 6. Pertama, percaya kepada Allah. Kedua adalah percaya kepada malaikat. Ketiga adalah percaya kepada kitab-kitab. Keempat adalah percaya kepada rasul-rasul. Kelima adalah percaya kepada hari kiamat. Keenam iaitu percaya kepada qada dan qadar. Seterusnya adalah percaya kepada malaikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Taqi Miskam. Saya akan bersambung untuk set seterusnya adalah percaya kepada malaikat. Percaya kepada malaikat ini adalah rukun iman yang kedua, iaitu kita sama percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mempunyai pesuruh yang sangat patuh dan menjalankan perintahnya. Maksudnya di sini kita percaya bahawa malaikat ini sangat beriman kepada Allah dan tidak melanggar perintahnya. Maksudnya ialah malaikat inilah disebutkan malaikat yang tidak seperti manusia dan tidak seperti binatang. Maksudnya mereka mempunyai keistimewaan mereka sendiri. Maksudnya ialah mereka dicipta daripada cahaya dan berupa bentuk yang tersendiri, berakal dan tidak bermasuk. Maksudnya Allah menciptakan mereka ni dengan keistimewaan yang tersendiri. Maksudnya ialah mereka sangat patuh dan tidak sama sekali memandang kepada Allah SWT. Maksudnya mereka ni sentiasa menjalankan semua perintah Allah dan tidak pernah melanggar arahannya. Juga mereka juga bukan lelaki dan bukan perempuan, bukan jin atau syaitan. Seterusnya ialah kita sebagai umat Islam, kita harus mengetahui berapa malaikat dan apa tugasnya. Wajib yang kita ketahui ialah mempunyai 10 malaikat seperti Jibril alaihissalam, iaitu menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW untuk Nabi menyebarkan seperti Nabi Muhammad SAW untuk menyebarkan agama Islam kepada seluruh manusia di dunia ini. Sebenarnya ialah Nabi ialah Israfil alaihissalam. Israfil alaihissalam ialah tugas dia untuk mencabut nyawa. Yang ketiga ialah Mikail alaihissalam ialah mengakhirkan rezeki. Yang keempat, Israfil alaihissalam ialah meniup sekali apabila berlakunya pada hari kiamat nanti. Seterusnya ialah Munkar dan Nakir alaihissalam. Tugas dia adalah menyoal seseorang yang meninggal dunia di dalam kubur. Seterusnya adalah Rakib dan Atid adalah mencatat Rakib ni mencatat segala kebaikan dan kebajikan. Seterusnya adalah Atid alaihissalam mencatat segala kejahatan. Manakala Jibril alaihissalam ialah menjaga pintu syurga selepasnya berlakunya hari kiamat. Dan yang akhir sekali ialah Malik alaihissalam ialah menjaga pintu neraka. Rukun iman ketiga ialah percaya kepada kitab. Assalamualaikum, nama saya Nur Amira binti Muhammad Sebawi. Okey, hari ini saya akan terangkan pasal rukun iman yang kedua, iaitu kepercayaan kepada kitab. Okey, pengertian kitab ini adalah segala syariat yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul dalam bentuk lengkap serta dibukukan. Okey, yang kedua ialah orang Islam wajib percaya bahawa Allah telah menurunkan kitab kepada para Rasul dan Nabi untuk membimbing manusia ke jalan yang benar, iaitu diakhiri dengan kitab Al-Quran. Seterusnya ialah kitab yang wajib diimani ada 4, iaitu kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil dan akhir sekali kitab Al-Quran. Okey, saya akan terangkan dua kitab, iaitu kitab Taurat dan kitab Zabur. Okey, kitab Taurat ni diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa. Okey, dalam kitab Taurat ni juga menerangkan bahawa seorang Nabi akhir zaman, iaitu Nabi Muhammad, akan lahir dari keturunan Nabi Ismail. Yang kedua ialah kitab Zabur, iaitu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Daud. Okey, kandungan yang terdapat dalam kitab Zabur ialah seperti perkabaran, cerita, zikir, doa dan hikmah-hikmah. Seterusnya saya akan menerangkan tentang kitab Injil.
Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam, di mana di dalam kitab Injil ada menerangkan tentang perkhabaran kepada umatnya akan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala yang terakhir dan akhir sekali adalah Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana di dalam Al-Quran ada menerangkan tentang hukum-hukum yang lengkap meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, sama ada untuk mencapai kemakmuran di dunia atau di akhirat kelak. Rukun iman keempat adalah percaya kepada Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazifah binti Nazri. Bagi seterusnya saya ingin menerangkan mengenai bagaimana ingin menerangkan percaya pada Rasul dalam kalangan kanak-kanak. Sebelum kita pergi dengan lebih jauh lagi, terlebih dahulu saya ingin mengulas mengenai percaya kepada Rasul. Seperti yang kita tahu, percaya kepada Rasul adalah rukun iman yang keempat, iaitu di mana seluruh umat Islam wajib untuk mempercayai Rasul, iaitu yang menjadi utusan kepada manusia. Selain itu, manusia akan patuh pada perintah Allah dan menjauhi larangannya kerana takut akan azab Allah dan percaya setiap kebaikan yang dilakukan akan mendapat balasan daripada Allah. Di mana setiap Rasul adalah Nabi, tapi bukan semua Nabi adalah Rasul. Iaitu di mana Nabi dan Rasul mempunyai maksud dan tugasnya yang tersendiri. Maksud Nabi adalah lelaki yang dipilih oleh Allah, dikurniakan wahyu kepadanya untuk amalan dirinya sendiri, tetapi tidak diperintah menyampaikan risalah kepada orang lain. Maksud bagi pada Rasul pula ialah lelaki yang dipilih oleh Allah yang dikurniakan wahyu kepadanya untuk amalan dirinya sendiri dan perintah menyampaikan risalah kepada umatnya. Tugas bagi Nabi adalah tidak ditugaskan menyampaikan wahyu Allah dan tidak ditentukan umat yang dipimpin. Manakala bagi tugas Rasul adalah ditugaskan menyampaikan wahyu Allah dan mempunyai umat yang dipimpin. Berikut adalah sedikit sebanyak mengenai perbezaan antara Rasul dan Nabi. Berdasarkan daripada penerangan sebelum tadi, maka jelaslah bahawa Rasul juga boleh dikatakan sebagai Nabi. Tetapi Nabi tidak semuanya menjadi Rasul. Okey, seterusnya saya ingin menerangkan mengenai peranan Rasul. Yang pertama, menyampaikan wahyu. Seperti yang kita tahu, Rasul adalah individu yang mendapat utusan daripada Allah untuk menyampaikan wahyu kepada seluruh umat Islam dan menerangkan mengenai agama Islam, hukum hakam, larangan berdasarkan daripada Al-Quran. Okey, peranan Rasul yang kedua adalah membimbing manusia untuk mengenal Allah. Ini kerana manusia itu perlukan bimbingan daripada orang yang lebih arif untuk mengenal sesuatu yang baru untuk diterima dalam kehidupan mereka. Dan Rasul adalah individu yang paling sesuai sekali dalam membimbing manusia untuk mengenal siapa penciptanya. Ini kerana Rasul adalah utusan daripada Allah kepada manusia. Sebagai contoh di sini, macam murid kat sekolah, mereka dibagi buku untuk dibaca, tetapi tiada penerangan daripada seorang guru, dan kita tak tahu macam mana kefahaman setiap murid terhadap buku tersebut. Dalam konteks peranan Rasul yang kedua ini, sama seperti buku itu ibarat wahyu dan Rasul adalah sebagai pembimbing bagaimana kita nak fahami utusan tersebut. Dan buku tu sama maksud dengan Al-Quran yang selama ni kita terima. Dengan adanya Rasul, kita dapat memahami isi Al-Quran tersebut dengan lebih mendalam. Okay, peranan Rasul yang ketiga ialah mengajar manusia cara beribadah. Okay, sebagai contoh, kita sebagai umat Islam, kita baca Al-Quran, dan dalam Al-Quran ada tertulis manusia diwajibkan untuk bersolat. Tetapi
Sebagaimana yang kita tahu, dalam Al-Quran tidak mengajar bagaimana seluruh umat Islam untuk bersolat secara tertib. Dan wujudnya utusan Allah iaitu Rasul sebagai pemudah cara untuk manusia melakukan solat tersebut. Peranan Rasul yang keempat adalah menjadi tauladan kepada seluruh umat Islam. Sebagaimana yang kita tahu, banyak kisah-kisah Rasul ataupun Nabi yang telah menjadi pedoman kepada seluruh umat Islam supaya tidak terus berlakunya kemungkaran dan tidak mengulang kembali apa yang telah berlaku ketika dahulu kala. Sebagai contoh, kisah Nabi Adam yang dibuang daripada syurga, kisah Nabi Yunus, kisah Nabi Ibrahim dan banyak lagi kisah yang boleh dijadikan pengajaran dalam kehidupan manusia. Selain itu, manusia akan patuh pada perintah Allah dan menjauhi larangannya kerana takut akan azab Allah dan percaya setiap kebaikan yang dilakukan akan mendapat balasan daripada Allah. Seterusnya, saya ingin menerangkan mengenai bagaimana ingin menerapkan rukun iman yang keempat ini ke dalam kehidupan kanak-kanak. Dalam hal ini, terdapat beberapa kelompok yang berperanan penting untuk membentuk kehidupan mereka berdasarkan rukun iman yang ingin diterapkan dalam kehidupan mereka. Yang pertama adalah ibu bapa. Ini kerana ibu bapa adalah golongan individu yang paling rapat dengan kanak-kanak dan golongan yang paling banyak membesar dengan kanak-kanak dan paling banyak meluangkan masa dengan kanak-kanak. Okey, sebagai langkah, ibu bapa perlu menerapkan sunnah Nabi ketika berada di rumah. Sebagai contoh, ibu bapa boleh mendidik anak dengan kehidupan seharian mereka. Contohnya macam keluar tandas dengan kaki kanan, masuk tandas dengan kaki kiri, melakukan sesuatu dengan bismillah dan banyak lagi perkara-perkara sunnah Nabi untuk diamalkan ketika berada di rumah. Okey, kaedah yang kedua, ibu bapa boleh melakukan pendedahan terhadap kisah-kisah Nabi atau Rasul bersama anak-anak mereka. Contoh, mengambil masa ketika sebelum tidur, ketika waktu lapang, ketika waktu mereka belajar dan banyak lagi waktu-waktu yang boleh melakukan sesi pendedahan kepada mereka. Dan ibu bapa sentiasa mencari peluang untuk meluangkan masa dengan anak mereka supaya mereka sentiasa terdedah dengan sirah-sirah Nabi yang terdahulu dan supaya mereka boleh mencontohi sikap Nabi dan mengambil pengajaran di setiap sirah Nabi tersebut. Okay, yang ketiga, kaedah yang ketiga adalah membuktikan perkara-perkara yang nyata kepada kanak-kanak. Dalam hal ini, ibu bapa perlu menerangkan kenapa setiap individu perlu percaya kepada Rasul dan perlu beriman kepada Rasul. Sebagai contoh, ibu bapa perlu menerangkan kepada mereka secara dengan lebih teliti ataupun memberi situasi hal yang lain supaya mereka dapat memahami kenapa mereka perlu membuat begitu. Sebagai contoh, ibu bapa boleh katakan kepada mereka, kalau ibu suruh pergi masak tapi tak ada orang yang bimbing, macam mana adik nak masak? Macam itulah kehidupan kita yang memerlukan Rasul atau Nabi di muka bumi ini. Kalau tak ada Rasul atau Nabi, macam mana kita nak tahu agama kita, macam mana kita nak tahu cara kehidupan kita dekat dunia ni? Yang seterusnya adalah pihak guru juga adalah peranan yang penting dalam menerapkan rukun iman dalam kehidupan kanak-kanak. Yang pertama, guru perlulah memperkenalkan nama-nama Nabi atau Rasul melalui pengajaran dan pembelajaran yang menarik. Sebagai contoh, apa yang kita lihat selama ni, perkenalan nama-nama Nabi melalui lagu ataupun daripada video, animasi dan banyak lagi kaedah yang boleh digunakan untuk menerangkan kepada kanak-kanak secara lebih menarik supaya mereka lebih mudah ingat dan lebih kenal. Yang kedua adalah kaedah penerapan sunnah Rasul atau Nabi ketika berada di sekolah.
Guru di sekolah boleh mendidik kanak-kanak dengan mengamalkan sunnah, sebagai contoh memberi salam ketika berjumpa orang, menjawab salam, senyum dan banyak lagi sunnah Nabi yang boleh dilakukan di halayak ramai. Ini boleh menyebabkan kanak-kanak berasa terdidik dan mengamalkan kehidupan yang baik. Yang ketiga adalah mencontohi sifat Rasul atau Nabi, di mana guru itu sendiri perlu membawa sikap Rasul atau Nabi yang ingin dicontohi itu ke dalam kehidupan ataupun dalam diri kanak-kanak itu sendiri. Seperti yang kita tahu, sifat Nabi ada 4, iaitu Siddiq, yang bermaksud benar, di mana Rasul atau Nabi sentiasa berkata benar dalam segala hal. Sifat yang seterusnya adalah amanah, yang bermaksud jujur, di mana Rasul atau Nabi sentiasa menjalankan amanahnya sebagai utusan Allah kepada umat Islam. Sifat yang ketiga adalah tabligh, iaitu menyampaikan, di mana Rasul atau Nabi adalah seorang penyampai kepada seluruh umat Islam untuk menyampaikan dakwahnya. Rasul juga ada menerapkan supaya seluruh umat Islam untuk berdakwah antara satu sama lain. Ini kerana seluruh umat Islam adalah seorang khalifah. Sifat yang ketiga adalah tabligh, iaitu menyampaikan, di mana para rasul atau nabi telah ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan utusannya kepada seluruh lapisan masyarakat dan seluruh umat Islam. Kemudian, sifat yang terakhir yang perlu dicontohi adalah fatonah, iaitu bijaksana, di mana para nabi dan rasul mempunyai sifat bijaksana dalam menyusun strateginya untuk berdakwah kepada seluruh umat Islam. Berikut adalah sifat-sifat nabi yang perlu dicontohi oleh setiap lapisan masyarakat maupun kanak-kanak dan dewasa. Peranan guru yang seterusnya adalah guru perlu menerangkan dengan lebih lanjut secara mendalam terhadap mengenai rasul terhadap kanak-kanak. Ini kerana peringkat kanak-kanak adalah peringkat yang paling mudah untuk menerima segala ilmu baru dan diterapkan di dalam kehidupan mereka. Selain itu, peringkat kanak-kanak adalah peringkat yang sesuai untuk dibentuk kepribadian mereka. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Seterusnya saya serahkan kepada kawan saya. Peranan komuniti dan masyarakat. Baiklah, saya Nur Laili binti Muhammad Zamri. Saya akan menerangkan secara ringkas tentang peranan komuniti dan masyarakat. Jadi, komuniti dan masyarakat ni merupakan orang yang berhampiran ataupun berada di sekeliling kanak-kanak dan sekolah. Jadi, apa yang perlu mereka lakukan adalah dengan menunjukkan contoh yang baik, dengan memberi pandangan positif mengenai Rasul kepada kanak-kanak. Ianya juga boleh menarik minat kanak-kanak dalam mempercayai kepada Rasul, kerana sifat kanak-kanak ni kan dia suka meniru perbuatan orang lain. Jadi orang di sekeliling mereka seperti masyarakat, ibu bapa dan sebagainya perlu menjadi role model kepada kanak-kanak supaya mereka ni boleh tiru dengan baik. Seterusnya adalah penyertaan dengan menyumbang dana, bahan dan tenaga kerja, dengan mengambil bahagian dalam penyelenggaraan pembinaan fizikal sekolah atau program yang sekolah laksanakan dengan menyumbang dana, barang atau tenaga kerja. Yang terakhir adalah dengan menjalankan program. Dengan menjalankan program ni, pelbagai program berkenaan cinta ke Rasul bersama kanak-kanak dengan membuat pelbagai aktiviti yang menarik. Sebagai contoh macam Maulidur Rasul, mengadakan perarakan bersama kanak-kanak ni, dan menjalankan aktiviti-aktiviti yang ringkas yang memperkenalkan kanak-kanak ni kepada Rasul, yang membuatkan mereka cinta akan Rasul. Baiklah, bagi kesimpulannya, dengan memberi pengajaran dan pembelajaran kepada kanak-kanak ni mengenai kepercayaan kepada Rasul dapat memberi kanak-kanak lebih mencintai dan menghormati Rasul atas perjuangannya. Kanak-kanak juga dapat menjadikan teladan perilaku para Rasul dalam kehidupan sehari-harian mereka.